Okay, ini adalah part terakhir dalam bab 4, iaitu penyata kewangan perniagaan. Okay, part terakhir ni adalah mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Okay, ni adalah memang part yang bagi cikgu memang susah untuk difahami oleh kebanyakan murid perniagaan. Untuk yang dah ada basic prinsip account, dia memang senang untuk faham. Tapi yang tak ada basic account, bagi dia memang susah. Okay, yang penting awak kena faham tujuan nak kira margin tu dengan dia punya formula. Itu je. Okay, cikgu akan terangkan satu-satu. Untuk mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas, dia ada 3. Okay, yang pertama ialah yang ni, analisis nisbah untung. Okay, analisis nisbah untung ni. Okay, analisis nisbah untung ni adalah untuk mengukur kadar untung ataupun pulangan yang diperoleh oleh perniagaan. Okay, kemudian analisis nisbah untung ni pula dia ada 4 jenis. Okay, yang pertama ialah peratusan margin untung kasar. Peratusan margin untung kasar ni adalah untuk mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Okay, formula dia untung kasar bahagi jualan bersih darab dengan 100%. Maknanya bila kita kira tu, bila margin dia makin tinggi, maknanya kedudukan perniagaan kita adalah sangat baik. Okay. Okay, ni contoh yang dalam buku teks. Okay, contoh untuk kira peratusan margin untung kasar ni. Okay, dia bagi contoh kat sini. Syarikat A memperoleh untung kasar sebanyak 473,247, manakala dia punya jualan bersih adalah 567,320. Okay, dia suruh kira berapa peratus margin untung kasar bagi syarikat A. Okay, jadi macam cikgu cakap tadi, formula dia adalah untung kasar bagi jualan bersih darab 100. Jadi 473,247 bahagi 567,320 darab 100 ialah 83.4%. Maksudnya bagi setiap RM1 jualan bersih, dia akan memperoleh untung kasar 83.4 sen. Maknanya dia ada untung kasar 83.4% lah untuk setiap jualan bersih. Okay, jangan risau kalau dalam soalan perniagaan biasanya mereka dah siap bagi maklumat, awak tinggal nak hafal formula dan juga masukkan je dia punya pengiraan tu, dia punya maklumat tu masukkan dalam formula, terus kira je, tak perlu nak pening-pening apa semua. Okay. Okay, yang kedua ialah peratus margin untung bersih. Okay, kalau tadi adalah peratus margin untung kasar. Okay, kali ni untung bersih. Formula dia lebih kurang sama, cuma atas dia adalah untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Tadi untung kasar dengan jualan bersih kan? Okay, yang ni adalah untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Untung bersih ni maksudnya dia dah, kalau awak tengok balik penyata pendapatan, untung bersih adalah yang kat bawah sekali. Untung kasar dia sebelum tolak hasil, sebelum tambah hasil tolak belanja. Untung bersih adalah selepas tolak hasil, selepas tambah hasil tolak belanja. Okay. Okay, dalam buku teks pun dia ada bagi contoh. Okay, ini adalah peratusan, contoh peratusan margin untung bersih. Okay, sama macam tadi. Okay, cumanya bezanya dia punya untung bersih ialah RM304,084. Manakala jualan bersih dia sama, RM567,320. Jadi bila kira margin untung bersih tu,
untung bersih bagi jualan bersih, so dia akan dapat 53.6%. So dia punya penerangan sama juga bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah 53.6 sen. Okey. Okey, yang ketiga ialah peratusan untung tokokan. Okey, peratusan untung tokokan ini adalah keberkesanan perniagaan mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Maknanya bila lepas awak kira, kalau peratusan dia lebih tinggi, maka harga jualan dikenakan adalah lebih baik dari syarikat lain. Okey, cara pengiraan dia ialah untung kasar bahagi dengan kos jualan. Okey, atas adalah untung kasar bahagi dengan kos jualan darab 100. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh untuk peratusan untung tokokan. Okey, contoh syarikat A, dia punya untung kasar ialah 141,800, manakala kos jualan dia ialah 567,320. Okey, kirakan peratusan untung tokokan bagi syarikat A. Okey, formula dia untung kasar bagi dengan kos jualan, jadi 141,800 bagi dengan 567,320. So jawapan dia ialah 25%. Okey, sama untuk nisbah untung ni, dia punya jawapan semua dalam bentuk peratus. Okey. Okey, jadi untuk peratusan untung tokokan ni, harga jualan barang niaga diperolehi dengan menambahkan 25% daripada kos. Maknanya nak tetapkan harga jualan tu kena contoh awak punya kos untuk buat satu t-shirt ialah RM1. Jadi macam mana nak untung? So bila awak kira peratus untung tokokan, dia suruh awak tambah 25% daripada harga kos. Maknanya RM1 darab dengan 25%, maknanya awak kena RM1.25 dah dapat untung. So awak letakkan RM2 pun dah okey. So awak dapat untung yang lebih banyak lah. Okey. Yang keempat ialah peratusan pulangan atas modal. Sama juga nak kira peratus. Untuk kira pulangan atas setiap ringgit modal yang dilaporkan. Okey, maknanya berapa pulangan yang awak dapat untuk setiap modal yang dilaburkan. Okey, cara kira ialah untung bersih bahagi dengan modal. Darab dengan 100. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh untuk peratusan pulangan atas modal. Dia bagi kat situ contoh syarikat A, dia punya untung bersih ialah RM304,082. Manakala dia punya modal awal ialah RM1,353,807. Jadi bila bahagi, dia akan dapat peratusan dia ialah 22.46%. Jadi maksud dia ialah bagi setiap RM RM1 modal laburkan, untung bersih yang diperolehi ialah 22.46 sen. So bayangkan kalau dia melaburkan RM100,000, darablah RM100,000 darab RM22.46. Macam tu. Okey. So itu adalah peratusan pulangan atas modal. Okey, selain daripada analisis nisbah untung, yang kedua awak kena tahu ialah analisis nisbah kecairan. Okey, untuk analisis nisbah kecairan ni ada satu je formula dia, iaitu nisbah semasa. Okey, kenapa kita kena kira analisis nisbah kecairan ni? Sebab nak tengok sama ada perniagaan kita mampu atau tidak untuk bayar hutang-hutang perniagaan. Jadi formula untuk nisbah semasa ialah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Okay, aset semasa ni semua harta yang kita ada kan, contoh macam bangunan, kenderaan, apa lagi, mesin.
Okey, itu semua adalah aset, duit kat bank, duit kat tunai, itu semua adalah aset-aset perniagaan kita. Jadi untuk analisis nisbah kecairan, nak tengok sama ada kemampuan syarikat kita bayar pinjaman dalam tempoh jangka masa yang pendek, kita bahagikanlah dengan liabilities masa. Liabilities masa adalah hutang. Okey, so kita tengok contoh kat dalam buku teks. Dalam buku teks, dia bagi contoh syarikat A mempunyai aset semasa sebanyak 697,237, manakala dia punya liabilities masa ialah 57,400. Oleh itu, nisbah semasa bagi syarikat A ialah pakai formula nisbah semasa tadi, aset semasa bahagi dengan liabilities semasa. Jadi dia akan dapat, okey, untuk yang nisbah semasa, kalau macam tadi awak kena kira peratusan kan. Okey, ini kita kira nisbah. Okey, aset semasa atas, liability semasa bawah. Jadi kalau bahagi, kita akan dapat 12.1. Jadi dia punya cara nak jawab tu ialah 12.1 nisbah 1. Okey, bila awak bahagi 697,237 ringgit bahagi dengan 57,400, awak akan dapat jawapan dia 12.1 kan. Okay, so 12 jawapan cara nak tulis ialah 12.1 nisbah 1. Maksud dia, setiap RM RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM12.10 untuk menjelaskan hutang. Okay, itu maksud nisbah semasa. Okay, selain daripada analisis nisbah untung, analisis nisbah kecairan, sekarang kita tengok pula yang ketiga ialah analisis nisbah kecekapan. Maksud dia adalah untuk menentukan kecekapan pihak pengurusan dalam mengendalikan stok untuk menjana keuntungan. Okay, ada dua cara kira. Yang pertama ialah pusing ganti stok. Pusing ganti stok ialah menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun. Maknanya berapa kali dia order stok baru, okay, dalam setahun. Okay, formula dia ialah kos jualan barangan bahagi dengan stok purata. Okay, kita tengok contoh. Okay, dalam buku teks ni contoh untuk pusing ganti stok bagi syarikat A. Okey, dia punya kos barangan, jualan barangan ialah RM693,070. Manakala stok purata dia ialah RM278,334. Kirakan nisbah pusing ganti stok bagi syarikat A. Okey, stok purata ni lebih kurang macam stok awal campur stok akhir bahagi 2 lah. Tapi cikgu tak nak awak pening-pening. So kalau dia bagi maklumat stok purata, awak ambil je yang tu. Okay, so kos jualan barangan bahagi dengan stok purata, so dia dapat 2.49. Itu kali. Okay, maksudnya dalam setahun dia punya order stok lebih kurang macam 2 kali lah, ataupun 2 ataupun 3 kali setahun. Tu maksud 2.49 kali setahun. Jadi kadar pusing ganti stok menunjukkan perniagaan telah mengganti atau membeli stok baru sebanyak 2.49 kali dalam satu tempoh perakaunan. Okey, seterusnya yang kedua ialah pusing ganti aset pula. Tadi pusing ganti stok. Okey, ini adalah pusing ganti aset. Okay, pusing ganti aset maksudnya kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan. Okay, nisbah yang lebih tinggi adalah baik kerana kecekapan pengurusan aset. Okay, formula dia ialah jualan bersih bahagi dengan jumlah aset. Okay, kita tengok contoh buku. Okay, dalam buku teks dia bagi contoh syarikat A mempunyai jualan bersih sebanyak 567,320, manakala jumlah aset dia ialah 713,670. Okay, kirakan nisbah pusing ganti aset bagi syarikat A. Okay, jualan bersih bagi dengan jumlah aset. Okay, dapat 0.79 kali.
Okey, dia sama macam pusing ganti stok tadi. Dia punya jawapan dalam kali juga. Berapa kali dalam satu tempoh perakaunan. Okey, jadi bila dapat jawapan 0.79 kali itu, maksud dia kadar ganti aset menunjukkan perniagaan telah menunjukkan kecekapan dalam pengurusan aset sebanyak 0.79 kali dalam satu tempoh perakaunan. Okey, so itu sahaja. Okey, last sekali ialah justifikasi kedudukan kewangan sebuah perniagaan berdasarkan penyata kewangan. Okey, ini dia bagi adalah contoh. Okey, biasanya ni macam ni contoh soalan keluar. Okey. Okey, contoh ialah Musida Jati Enterprise ni. Okey, dia bagi, nampak? Dia dah siap-siap bagi. Nisbah kecairan pada 2015, nisbah semasa 2015 1.97 kali, 2016 205 kali. Okay, ni awak boleh tengok dalam buku teks. Buku teks muka surat 116. Okay, dia dah bagi dah nisbah kecekapan. Pusing ganti stok 2015 7.11 kali, 2016 6.6 kali. Pusing ganti aset pula 2015 126 kali, 2016 1.35 kali. Nisbah untung, okey, berapa peratus untuk 2015? Okey, ni semua okey. Jadi merujuk daripada Rajah 4.1 ni, prestasi perniagaan boleh diukur berdasarkan nisbah kecairan, nisbah kecekapan dan juga nisbah untung bagi tahun 2015 dan juga 2016. Biasanya kalau dalam exam, kalau dia suruh awak justifikasikan kedudukan kewangan, awak kena buat ayat macam ni lah. Okey, peratusan margin untung kasar. Peratusan margin untung kasar menunjukkan penurunan daripada 32.1% pada tahun 2015 kepada 30% pada tahun 2016. Keadaan ini menunjukkan untung kasar perniagaan semakin berkurangan dan kedudukan kewangan perniagaan kurang baik. Kalau peratusan margin untung bersih pula, berdasarkan daripada table tadi, peratusan margin untung bersih menunjukkan penurunan dari 7.5% pada tahun 2015 kepada 6.4% pada tahun 2016. Keadaan ini menunjukkan nilai untung bersih perniagaan juga semakin berkurangan. Perniagaan kurang cekap dalam pengurusan operasi sehingga untung bersih perniagaan berkurang. Okey, ni kalau dalam exam pun ada dia tanya justifikasi untuk penyata kewangan ni. Kemudian peratusan pulangan atas modal berdasarkan jadual tadi juga, peratusan pulangan atas modal menunjukkan penurunan 6.42% pada tahun 2015 kepada 4.8% pada 2016. Keadaan ini menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam membuat pelaburan perniagaan. Kalau meningkat, menunjukkan perniagaan cekap dalam membuat pelaburan. Kalau turun, kurang cekap lah. Okey, peratusan untung tokokan. Peratusan untung tokokan menunjukkan penurunan dari 13.6% pada tahun 2015 kepada 10% pada tahun 2016. Keadaan ini menunjukkan perniagaan tidak beroperasi dengan cekap dan berkesan. Perniagaan kurang cekap, mengawal harga jualan dan kos jualan untuk menjana keuntungan perniagaan. Okey, so ini adalah analisis untuk nisbah untung. Okey, analisis untuk nisbah kecairan, nisbah semasa dia. Nisbah semasa bagi perniagaan menunjukkan peningkatan dari 1.67 kali pada tahun 2015 kepada 2.05 kali pada 2016. Ini menunjukkan perniagaan mampu membayar hutang jangka masa dengan cepat. Okey, ini analisis nisbah kecekapan. Okey, nisbah pusing ganti stok menunjukkan penurunan 7.11 kali pada 2015 kepada 6.6 kali sahaja pada 2016. Keadaan ini menunjukkan perniagaan mempunyai masalah stok tidak laku ataupun tidak terjual. Perniagaan terpaksa menanggung kos pemegangan, kos penyimpanan dan kos keusangan stok yang tinggi. Keadaan ini menyebabkan modal firma akan terikat pada stok yang terjual.
Okey, kita tengok pula nisbah pusing ganti aset dia. Nisbah pusing ganti aset dia pula menunjukkan peningkatan dari 1.29 kali pada tahun 2015 kepada 1.35 kali pada 2016. Keadaan ini menunjukkan perniagaan cekap dalam menguruskan aset untuk menjana jualan. Okey, itu sahaja untuk bab 4. Nanti kita akan bincangkan contoh-contoh soalan dan cara untuk jawab soalan. Okey, itu sahaja.